Baik, masih bersama kami di Malaysia hari ini dan di segmen kali ini, Ellie, Ya, kita nak mendalami sesuatu yang menjadi tular baru-baru ini. ya. Apakah takat dan juga melihatlah rasa hormat pelajar terhadap seorang guru? Itulah dia. Satu Kan? video tular baru-baru ini antara pelajar SPM, baru lepas Hmm, SPM, hmm. terus menunjukkan perasaan mereka dengan menconteng kata-kata lucah di bahagian belakang baju sekolah Ya, untuk menghina seorang guru. ya. Ya, Itulah dia ya, kita bercakap tentang satu situasi. Ialah sama ada mereka ni nak meraihkan selesainya kebebasan. SPM, Ah, pada masa yang sama ingin menyampaikan mesej kepada cikgu masing-masing, tapi itu adalah satu perbuatan yang biadab dan tidak sepatutnya mhm. dicontohi. Okey, kita nak dapatkan komen ataupun maklum balas lanjut tentang situasi ini. Kita nak bersama dengan Encik Syahrul Izwan Sabdin. Beliau ialah yang dipertua PIBG Sekolah Agama Merbau, sempat di Sungai Buloh. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Encik Syahrul sihat ya? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kesudi bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Jadi perkara ini bila menjadi tular, ia akan Ya. mengundang banyak respons dan ada dalam kalangan yang mengatakan ini biadab. Mhm. Tapi ada pada masa yang sama lah biasalah netizen ni kan ada tim masing-masing kan. Jadi secara umumnya sebagai permulaan ini, komen Encik Syahrul tentang situasi seperti ini. Kenapa ia boleh berlaku sejak rumenjak ni? Baik, terima kasih Eli dan Sofia ya. 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 Uh, saya uh, saya tak salahkan pelajar itu 100% kerana kita faham situasi pelajar yang sepatutnya periksa tahun lepas tapi diperiksa pada tahun ni bulan 2. Dengan pembelajarannya terganggu, mula masuk kelas, kemudian secara online, kemudian masuk kelas mula. Jadi motivasi tu mungkin terganggu. Saya tak salahkan pelajar tu. Contohnya kami di sekolah kami pun seringkali mengadakan program motivasi untuk menaikkan tahap pelajar, motivasi pelajar untuk menghadapi peperiksaan. Contohnya ialah untuk SPM, STPM. Jadi sinilah pentingnya kita kekalkan motivasi itu. Walau bagaimanapun saya tak nafikan guru ni adalah seorang yang patut kita hormati dan tersayangi, kasihi. Disebabkan seorang individu tu bila dia dah menjadi guru, panggilan guru, cikgu tu akan kekal selama-lamanya. Ya. Jadi bila dah meninggal dunia pun kita akan tetap panggil arwah cikgu Ali contohnya. Ya. Jadi itulah satu penghormatan buat guru. Baik, Cik Syarul, kita cuba nak memahami kesemua pihak dalam situasi ini, tertekan pandemik dan sebagainya, delay dalam peperiksaan dan sebagainya. Tetapi adakah perbuatan pelajar ini yang seolah begitu berani untuk menonjolkan perasaan mereka dalam cara begitu, perlu kita dalam kata lain terima disebabkan pandemik COVID-19. Sedangkan ini satu perkara yang boleh dikatakan satu asas untuk menghormati seorang guru. Pandangan Cik Syarul? Ya, saya tak terimalah kalau begitu. Kerana apa yang berlaku tu kena ada pro and cons. Di sinilah main peranan ibu bapa untuk menerangkan apa pro dan cons satu perkara itu. Kalau misalnya kata nak meluahkan, jelas kita faham kita lepas SPM nak meluahkan rasa bebasnya tu. Tapi kena ada pro and cons je. Maksudnya parent kena terangkan apa yang akan terjadi jika sesuatu tu begini-begini. Barulah jangan kita akan biarkan anak-anak tu untuk membuat pilihan masing-masing. Ya. Okey, Cik Syarul, gambar ini sudah menjadi tular dan mendapat perhatian media juga, termasuklah media arus perdana kan. Gambar-gambar yang menjadi tular seperti ini memberi rangsangan kepada golongan remaja dan melihatkan mereka ni sebagai antara lain wira kerana keberanian mereka. Jadi sebagai anggota PIBG yang cakna tentang perkara seperti ini, apa tindakan yang boleh diambil oleh pihak PIBG, ibu bapa termasuklah pihak sekolah pada pandangan Cik Syarul sendiri untuk memastikan ia tidak berulang? Sebab kita pernah dengar situasi lepas SPM ni ada yang buat macam konvoi, menconteng pakaian dan sebagainya. Itu luahan mereka. Tetapi bagaimana untuk memastikan perkara ini tidak berulang khususnya dalam cara sebegini? Baiklah, insyaAllah hasilnya selepas ini kami akan memperingatkan pelajar-pelajar lah
khususnya yang habis periksa akhir tu, janganlah terlampau seronok, kerana itu hanyalah permulaan untuk kehidupan mereka. Kerana kita ada lagi universiti, college, kehidupan lepas bekerja. Jadi jangan terlampau seronok. Stiker tu mungkin boleh lah, tapi kena ada adab dan juga kawalannya lah. Dan mungkin saya pun ingin menyarankan pada kerajaan lah, mungkin kita boleh mewujudkan semula BTN, PLKN, kerana dengan silibus yang moden lebih baik, kerana kita nampak daripada zaman dulu di mana jati diri pelajar tu dia lebih beradab, dia lebih menghormati antara satu sama lain. Mungkin itulah boleh disarankanlah untuk seterusnya nanti. Okey, itulah satu kursus yang berasingan lah, yang pastinya hasratnya untuk membentuk jati diri, semangat cintakan negara dan nilai-nilai murni pada masa yang sama. Persoalannya perkara ini berlaku selepas SPM, maknanya anak-anak ini melalui satu fasa di sekolah tu. Kenapa rasa hormat terhadap guru tu tidak ada? Adakah nilai tu tidak dirasai lagi di sekolah sampai adanya keberanian sedemikian rupa? Tak ada. Saya rasa hormati guru tu masih ada di sekolah. Kalau saya ambil untuk sekolah saya, masih ada lagi tahap hormati guru tu. Tapi mungkin bila pelajar ni dah luar sekolah, mereka tak menyangka bahawa benda ni akan terjadi. Yalah, kita tak rasa macam terikat sebagai pelajar lagi kan. Tapi itulah, saya rasa memang pelajar sendiri tu akan ingat lah apa yang dia perlu kawal lah dengan segala yang dia lakukan tu, perbuatan mereka. Betul. Baik, Cik Syarul, saya ingin tahulah, ramai menyatakan bahawa segala perlakuan kita, kanak-kanak, pelajar sebagainya bermula daripada rumah, dan ramai menyatakan bahawa parenting ataupun kepribadian anak kita itu mencerminkan parenting ataupun didikan kita di rumah ataupun tiada didikan di rumah. Jadi dijadikan salah satu mungkin nasihat bagi ibu bapa pula untuk mengenal pasti tindakan dan perlakuan memberontak di kalangan anak remaja ni. Apa yang Encik Syarul boleh sampaikan? Baik, kita sebagai ibu bapa, nak tak nak kita kena meluangkan masa untuk anak-anak. Maknanya lepas habis waktu malam tu, contohnya lepas solat maghrib apa ke, kita akan sit down, kita akan tengok apa homework mereka yang perlu buat. Kemudian kita kata untuk yalah, tak lama pun kita faham ibu bapa sekarang ni bekerja, tapi tak lama pun, dalam masa 5 minit, 19 minit itu perlu diluangkan masa untuk anak-anak. Kemudian mungkin hari hujung minggu mungkin boleh bawa anak, contohnya untuk quality time seorang lah dengan anak kan. Bawa ke pasar contohnya, macam saya bawa ke anak perempuan saya ke pasar, barulah boleh mengenal daun sup mana satu, daun ketumbar mana satu kan. Macam itulah contohnya, untuk binakan rapport supaya taklah mereka hanya disekelilingi oleh rakan-rakan saja. Itu je. Baik, Cik Syarul, terima kasih banyak atas perkongsian pandangan. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Cik Syarul Izwan Sabdin, YDP PIBG SRA Merbau Sempak Sungai Buloh. Menjadi anggota PIBG ni memang satu tugas yang mencabar sebenarnya kan. Cuma cabaran masa kini ni yang kita semua harus fahami ialah kadang-kadang bila kita cakap seperti yang Sofia sebutkan, anak ni cerminan kepada sikap ibu bapa. Ya, apabila adanya generasi yang memiliki helikopter parenting ni, helikopter parents ni, segalanya. jadi apabila ibu bapa ni mencabar guru, jadi anak-anak lihat, oh tengok mak ayah saya pun anggap cikgu sebegini. Jadi rasa hormat tu barangkali dipersoal di situlah. Tu yang mungkin adanya keberanian buat tindakan seperti ini. Dan kita tak nak menjadi mereka yang enabler ataupun memberikan peluang kepada anak-anak ini untuk tak apa buat tak apa, kita maafkan tanpa merasakan perkara yang kita lakukan itu mempunyai implikasinya tersendiri. Kita tugas kita semua sebenarnya. Saya setuju. Bukan nak tuding jari.